اللهم صل على سيدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita dapat bertemu, meneruskan lagi pengajian kita untuk sama-sama kita memahami, mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Dan kita masih lagi dalam perbincangan surah Yusuf pada ayat yang ke-60. Bermaksud kita masih berada dalam episod yang ke-9 yang bertemakan kepada pertemuan pertama abang-abang Yusuf alaihi salam dengan Nabi Yusuf, tetapi mereka tidak mengenali itu adalah adik mereka. Mari sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-60 dalam episod yang ke-9, berarti babak-babak yang terakhir dalam surah Yusuf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam ta'tuni bih fala kayla lakum indi wala taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Surah Yusuf ayat yang ke-60. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah sekalian, apa yang berlaku pada ayat ini ialah Nabi Yusuf alaihi salam pada ayat sebelumnya memohon untuk dibawa Bunyamin bersama dalam permohonan yang seterusnya. Kita dah tinggal lama ni, takut ada hak lupa. Abang-abang Yusuf alaihi salam datang kepada Yusuf, datang kepada kerajaan Mesir, yang dia abang-abang tak tahu itu adalah Nabi Yusuf. Mereka hanya melihat itu adalah seorang wazir atau seorang menteri Al-Aziz yang menguruskan hal ehwal gandum yang ada di Mesir itu sendiri. Tetapi sayangnya abang-abang Yusuf ini hadir dalam keadaan tidak menepati syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Mesir pada waktu itu. Antara syaratnya ialah jika nak dapatkan gandum, bantuan gandum daripada kerajaan Mesir, maka hendaklah dibawa semua ahli keluarga. Daripada situlah nanti kerajaan Mesir melihat berapakah ahli keluarga yang terlibat, dan barulah gandum akan dikeluarkan. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebut demikian tanda antara isyarat menunjukkan betapa adilnya pemerintahan kerajaan Mesir di bawah pengurusan Yusuf pada waktu itu. Walaupun Yusuf bukan seorang sultan, bukan seorang raja, pemimpin utama dalam kerajaan Mesir, hanya menteri kanan, hanya menteri yang penting dalam kerajaan Mesir, tetapi kerana keadilan yang ditunjukkan. Yang dikatakan adil itu apa? Antara syarat yang ditetapkan ialah jika nak gandum, tengok ahli keluarga berapa ramai. Kalau mai 7 orang, 7 mungkin
kiraan kilogram ke, 7 kilogram gandum, 7 kg. Setiap orang dapat 1 kg contohlah. Maka diberikan mengikut berapa ahli keluarganya. Keluarga kecil dapat sikit lah, keluarga besar dapat besar. Yang dikatakan adil begitu, meletakkan sesuatu dengan saiz keluarga yang sesuai. Kalau kata setiap keluarga dapat 10 kilogram gandum contoh, 10 kg gandum contoh. Siapa keluarga kecil, oh untung. Keluarga besar, kena pula ada 10 ahli keluarga dalam tu. Jadi syarat tu, dia bukan syarat satu keluarga 10 kg tak. Setiap keluarga bergantung kepada ahli keluarga tu. Maka tanda menunjukkan, isyarat menunjukkan bahawa ini adalah kerajaan yang adil di bawah pengurusan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi sayangnya abang-abang Yusuf tidak membawa ahli keluarga yang lengkap. Depa mai, depa kata kami ni ada 12 adik-beradik. Bila kira tengok ada 10 aja yang mai. Mana lagi 2? Maka depa pun habaq, ada seorang lagi di rumah, adik kami yang kecil, Bunyamin. Hak tu memang ayah kami tak bagi buat keluar langsung. Okey, tak apa. Hak seorang lagi? Seorang lagi tu Yusuf lah. Saja tanya atas diri dia. Hak seorang lagi? Hak seorang lagi dah mati. Tuan-tuan, kena ayat lagu tu. Kita duduk hidup lagi, depan kita dia kata hak seorang lagi dah mati. Agak-agak kalau kita nak jawab apa? Kan? Nampak besar kecil ya. Tapi Nabi Yusuf menyimpan, tak sampai masa lagi nak habaq benda tu. Nak tengok sejauh mana abang-abang ni nak pi. Nak pi ke mana ni? Depa ni. Seorang lagi dah mati. Jadi tinggal seorang lagi je yang tak boleh nak mai. Tu pun tak boleh nak mai pasal ayah kami memang tak bagi keluar adik kami hak kecil ni. Maka Yusuf pun kata, baiklah, aku boleh bagi gandum. Kalau nak kira ni, kira ikut orang ni, patutnya boleh bagi 10 lah. 10 je, pasal ada 10 orang yang main. Tapi hampa claim 12, seorang lagi mati, tak apa, jadi 11. Jadi tak apa, aku boleh bagi 11. Tapi dengan syarat, hampa main pula nanti. Jadi kita faham di situ, gandum ini diberikan, tak boleh dimanfaatkan sepanjang tempoh yang lama. Sebab keadaan kegawatan ekonomi yang berlaku pada daerah Mesir, termasuk dengan bumi Qan'an ini, 7 tahun lamanya. Bayang tengok tuan-tuan, 7 tahun nak bagi gandum macam mana ya? Kok mana pun dia mesti main juga. Jadi sekali lagi yang bermain, syarat dia sekali lagi yang bermain, hampa kena bawa Bunyamin. Tak apa, hak ni aku bagi advance. Maknanya budi bicara Nabi Yusuf alaihissalam bagi lebih dulu. Kalau ikut tak boleh, tak ikut tu. Dia punya polisi dia begitu. Okey, maka timbullah idea Yusuf bagaimana untuk meletakkan muslihat ini. Itu yang pertama. Tolong bawa Bunyamin. Kita dah bincang sebelum ni kenapa Bunyamin. Yang kedua, diletakkan sebab dan akibat. Kalau lagi sekali hampa mai, hampa tak bawa Bunyamin, ini yang akan berlaku. Kamu tidak akan lagi mendapat sukatan daripada aku. No more gandum. Lo memang dapat lebih, tapi sekali lagi nak main tak dapat terus. Fikir betul-betul. Fikir betul-betul. Aku bagi lebih supaya kamu yakin kerajaan Mesir memang nak tolong, bukan tak mau tolong. Bagi lebih. Tapi sekali lagi hampa main tak bawa Bunyamin, no more sukatan. Sekali tu je. Ini berat ni. Cukup berat. Jangan lagi minta. Dan jangan kamu mendekatiku, wala taqrabun. Jangan duk main langsung dalam daerah Mesir ini. Perkataan indi itu menunjukkan kekuasaan mutlak. Demikian kata Al-Imam Ibn Kathir. Menunjukkan kekuasaan mutlak yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa maksud kekuasaan mutlak? Kira tak ada pintu lain dah hampa nak minta, melainkan aku seorang. Macam kita kalau tak lepas pergi kat ketua kampung, boleh jumpa penghulu. Kalau tak boleh pergi kat penghulu, jumpa JKKK, adalah orang-orang lain lagi yang boleh kita duk minta. Hak ni satu laluan sahaja. Dan di sinilah lagi sekali tanda isyarat menunjukkan bahawa Nabi Yusuf cerdik.
Daripada dulu lagi dah digambarkan cara untuk berlaku adil dengan rakyat. Jangan banyak sangat red tape. Jangan banyak sangat layer-layer tu. Tara nak boleh bantuan kena jumpa orang ni, tu jumpa orang ni, jumpa orang ni, tara nak boleh tu. Bila ada banyak sangat di situ, maka akan berlaku bias dan heuristik antara manusia itu. Biasalah manusia kan. Dia akan buat manipulate dekat tengah-tengah tu. Menyebabkan bantuan yang sepatutnya dapat sepenuhnya kekurang. Lah kali tinggal banyak mana sahaja. Dan peluang untuk berlaku ketidakintegriti itu sangat tinggi. Nabi Yusuf direct nak jumpa aku terus. Nak jumpa aku terus. Tak ada orang tengah. Tak ada. Indi, di sisi aku. Semuanya aku yang endorse. Boleh? Tak boleh? Semuanya aku. Ada orang lagi di bawah dah? Tak ada. Direct. Dan kaedah inilah, seandainya nak berlaku adil, hendaklah dilakukan dalam sistem-sistem pentadbiran hari ini. Direct terus. Orang nak buat cerita pun tak boleh. Orang nak reka ataupun main dengan fakta lain pun tak boleh. Sebab memang keluar daripada mulut dia direct. Keluar daripada mulut dia direct, tak ada layer-layer tertentu. Bila ada layer di tengah ni yang menyebabkan intonasi ayat berubah, perkataan diubah, dan akhirnya makna pun berubah terus. Okey. Kita tengok pula kepada ayat yang ke-61. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Maka jawablah abang-abang Yusuf bila dengar ayat tadi itu, kalau hangpa tak buat main Bunyamin, no more gandum, jangan duk main lagi dah, jangan tengok aku dah, jangan dekati aku. Maka dia pun jawab balik sebagai respon, sanurawidu an, kami akan pujuk ayah, abahu, ayahnya, wa inna lafa'ilun, untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Di sini ulama-ulama tafsir bahas agak panjang kenapa digunakan dhamir hu. Kenapa tak digunakan na? Abana, abana maknanya ayah kami. Tapi kenapa digunakan abahu? Abahu tu menunjukkan abah, ayahnya, abahnya lah kalau dalam bahasa Melayu kita ni, ayahnya. Kenapa nya? Seolah-olah terpisah antara ayah Bunyamin dengan ayah abang-abangnya. Terpisah, sedangkan ayah yang sama, iaitu Nabi Ya'qub. Sampai begitu sekali ya, ulama-ulama tafsir dalam nak memahami Al-Quran ini, sampai dhamir hu dengan na ni dibincangkan. Akhirnya ditemui kenapa digunakan abahu, sedangkan lebih baik digunakan abana. Kita akan jumpa abana ini di hujung nanti. Di hujung ayat dalam surah Yusuf ini, kita akan jumpa abang-abang mereka menggunakan abana. Ada beza rupanya tuan-tuan dan sekalian. Iaitu di dalam jiwa abang-abangnya itu masih lagi merasai perbezaan antara mereka dan adik-adik mereka. Puncanya satu ya. Sebab mereka ini datang daripada mak yang lain. Mak yang lain. Nabi Ishaq, ini cerita saya Syiah bawah tu main daripada riwayat Israiliyah. Jadi boleh jadi betul, boleh jadi tak. Nama-nama tu pun tak direkodkan dalam Al-Quran, juga tak ada dalam hadis Nabi. Dia cuma riwayat daripada riwayat Israiliyah nama-nama tu. Jadi kita bukan nak beriman dengan nama-nama tu, cuma kita nak bagi nampak dia punya susun galur dia. Ishaq, Nabi Ishaq kahwin dengan Riqah, anak nama Ya'qub. Ya'qub kahwin dengan 4 orang isteri, nama Lia. Kemudian keluarlah anak, melahirkan anak Rubin, Simeon, Lewi, Yahuzah, Isakhar dan Zebulun. Nama-nama ni semua adalah datang daripada riwayat Israiliyat. Jadi tuan-tuan nak pakai pun boleh, tak mau pakai pun tak apa. Kuat teringin nak buat nama anak nama Ruben ke? Tiba-tiba ada buat nama-nama Ruben kan. Main mana nama ni? Ini hak dulu kan. Sama juga dengan nama Ashabul Kahfi, Maksalmina semua kan. Itu juga datang daripada riwayat Israiliyat. Dia tak salah. Cuma riwayat tu tak di-endorse dalam Quran dengan hadis Nabi sahaja. Jadi setakat nama tu tak ada masalah. Kalau tak mau buh nama pun tak apa. Ya'qub kahwin dengan seorang wanita.
Boleh anak A, B, C, D lagu tu pun boleh juga. Takut keliru takut kita. Kan? Hak A ni mai pada mak mana pula dah tu. Lepas tu sagi mak lain pula, tu nak buat nama apa pula. Jadi sebab itu sebagian ulama yang agak ringan sikit mengatakan tak apa lah, pakai je lah nama ni, dia tak memberi kesan apa-apa kepada kita. Kemudian Nabi Yaqub kahwin dengan Rakhil. Daripada ibu Rakhil inilah melahirkan nama anak Yusuf dan juga Bunyamin. Nampak mak lain. Yang abang-abang tadi tu daripada Lia, daripada mak nama Lia tu. Kemudian ada lagi ibu yang lain, Bilha, melahirkan nama Don dengan Naftali. Sebab tu ada Ustaz Don. Don tu adalah datang daripada riwayat Sahih. Boleh pakai tak ada masalah. Boleh. Sebab mereka dikira sebagai ahli kitab kan. Orang yang berada dalam nama tersebut. Tak ada masalah. Yaqub kahwin dengan Zilfa. Bahkan kita pun pakai sebenarnya tanpa kita sedar. Cuma dia ubah dari bunyi je lah. Zilfa tu, kalau tuan-tuan pernah dengar nama kawan-kawan kita nama Zulfah. Zulfa, ya tu. Dia main dari situ juga. Gad, Ashir. Jadi bila campur semua tu, kita akan dapat kiraan mak yang berbeza dan anak juga berbeza. Jadi kenapa abahu? Maka ulama tafsir kata sebab mak lain. Bila mak lain, dia rasa adik-adik kami ni bukan main daripada keturunan kami, sedangkan mereka ada ayah yang sama. Okey. Kita tengok pula pada ayat yang seterusnya. Depa janji, depa kata apa? Kami akan balik nanti, kami akan pujuk ayah. Depa boleh guna ayat ayah kami, tapi digunakan ayahnya. Nak tunjukkan perbezaan antara kami dengan dia. Baik, muslihat yang ketiga. Muslihat yang ketiga. Mereka masih lagi berada di bumi Mesir. Depa tak keluar lagi daripada bumi Mesir. Setelah depa ambil janji tadi, tak apa, jangan risaulah, bagi lebih tak apa. Nanti bila sampai di bumi Kanaan nanti kami pujuk ayah. Suruh pelepas Bunyamin mai. Tak apa, itu tak payah risau. Sedangkan Yusuf AS tahu depa tak boleh buat. Depa tak boleh pujuk ayah Yaqub untuk lepaskan Bunyamin. Sebab itu dalam banyak-banyak permintaan Nabi Yusuf minta dikeluarkan Bunyamin. Satu benda yang hampir mustahil abang-abang mereka boleh buat. Hampir mustahil. Tapi confident je. Tak apa, jangan risau lah. Kalau bahasa kita ni, tak apa, tu serah kat kami lah. Janji gandum bagi lebih. Jenis pelepas dulu, nanti pikir kemudian. Jenis pikir lagu ni lah pun ramai lagu tu. Tak apa. Pikir susah pasal apa. Lah, gandum bagi lebih dulu. Sampai masa nanti kita pikir Bunyamin tu. Pelepas itu dulu. Mereka tak tahu, itu semua akan menjadi masalah besar di hadapan nanti. Tak apa. Bunyamin nak tengok sampai mana dia boleh pergi ni. Setelah mereka dah berjanji, wa qala li fityanihi, maka Yusuf pun berkata kepada budak-budaknya, berkata kepada fityah ni, maknanya berkata kepada pekerja-pekerjanya, orang bawahannya, aj'alu bida'atuhum, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka, fi rihalihim, ke dalam karung-karung mereka, la'allahum ya'rifunaha, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali, idza qalabu ila ahlihim, apabila mereka telah kembali kepada keluarga mereka, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, ayat 62 ni kita nak kena bagi fokus lebih sikit, sebab sekali baca tak faham, dua kali baca tak faham lagi ni. Apa kaitan masuk barang penukar ke dalam karung yang boleh menyebabkan mereka boleh patah balik? Dan siapa boleh sampai? apa kaitan masuk barang penukar tu buah dalam karung, bila sampai di rumah dia tahu benda tu ada dalam karung, dia pun boleh patah balik, dia akan kembali balik. Apa kaitan? Makan masa juga untuk nak faham ayat 62 ni.
beberapa tafsir juga nak kena baca tuan-tuan, discussion, perbincangan dengan teman-teman, barulah kita jumpa laluan dia tu. Sebab tu surah Yusuf ini tuan-tuan dan sekalian, dia bukan satu cerita yang direct, walaupun kita nampak macam direct. Daripada awal kita ikut, siapa yang follow daripada awal, kita nampak cerita ni direct, step by step diceritakan. Tapi ada babak-babak yang tertentu yang kita nak kena fikir lebih, sebab ada hidden story di belakangnya. Macam kita tengok filem kan, kalau cerita filem, kita tengok movie yang kita tengok tu, kalau direct tak syok. Tapi kalau nak kena fikir lebih, di sebalik tu apa yang berlaku, yang tu dia buat tunggu lama, 2 jam pun tak terasa. Sama dengan surah Yusuf. Apa berlaku tuan-tuan dan sekalian? Pertama, berdasarkan ayat ini, fahamlah kita bahawa gandum itu seandainya nak diperolehi daripada kerajaan Mesir, dia bukan dapat free. Tak. Dia ada pertukaran di situ. Ada transaksi pertukaran di situ. Sebahagian orang mengatakan barter, sistem barter. Nampak macam kena juga. Cuma yang tak kenanya ialah barter ni dua pihak setuju. Dua pihak setuju. Aku nak barang hang, hang nak barang aku, jom kita tukar. Itu barter. Tapi dalam kaedah ini, aku nak gandum. Lepas tu hak orang yang ada gandum tu pula, hang ada apa? Hang ada apa? Dia tak kata dia nak apa, hang ada apa, jom kita tukar. Jadi hanya satu pihak sahaja yang menetapkan nak apa, satu pihak lagi tak menetapkan nak apa. Okey, dapat beza antara barter dengan kaedah yang digunakan oleh Nabi Yusuf. Kalau barter, dua-dua kena setuju. Hang ada apa, hang nak apa. Hang ada apa, hang nak apa. Jom kita tengok, kena tak? Matching ke tak? Kalau tak matching, aku nak benda hang, tapi hang yang hang ada tu aku tak mau. Aku nak benda tu, aku nak benda lain. So nak kena cari matching tu. Kena matching, barulah barter boleh dilakukan. Baik. Fahamlah kita nak dapat gandum pada waktu itu bukan just like that lah. Ada benda yang mereka nak kena bawa. Demikianlah cara bagaimana kerajaan Mesir menggunakan gandum yang ada, yang mereka simpan selama 7 tahun yang diminta oleh Nabi Yusuf itu, dan terlebih-lebih gandum tersebut, sampai boleh bagi pula dekat orang luar daripada rakyat Mesir. Dan bukan bagi saja, sebaliknya bagi dengan ada pertukaran, menyebabkan kerajaan Mesir dapat mengawal, bahkan dapat meningkatkan lagi taraf ekonomi mereka. Smart. Sangat smart. Dalam keadaan orang lain tengah gawat, mereka boleh buat duit pula kat atas. Itulah lebih kurang bahasa kita. Kan? Kita duduk dalam PKP ni, kita faham kan? Orang lain semua pakat tak ada duit, ada hak terror, celah-celah ni boleh buat duit. Nampak? Mereka boleh buat duit pula kat atas. Terpaksa 7 tahun nak kena ambil juga gandum tu. Sama juga kita, kod mana pun terpaksa. Hak ni je ada. Hak ni je ada. Orang lain tak sempat nak prepare sebab tak tahu. Tuan-tuan dan sekalian, setuju kalau saya katakan, kalaulah ada orang tahu COVID-19 ni nak main, dan dia orang memang orang bisnes lah, kepala otak bisnes lah, agak-agak benda apa dia prepare. Dia mesti prepare 2 benda, sanitizer dengan mask. Dia prepare siap-siap dalam rumah, dia tunggu COVID-19 main, pak dia jual. Tuan-tuan masih ingat lagi, kita pernah ada shortage sekejap, terputih bekalan Zat, kan? Mask ni sampai kena buat sendiri. Mask kan, sampai kena buat sendiri sebab tak ada siapa tahu. Dan sekarang Nabi Yusuf tahu 7 tahun akan datang Mesir akan gawat. Kalau ada orang boleh cerita kat kita 7 tahun yang lalu, tuan-tuan, clear. Clear. Banyak benda boleh prepare. Apa lagi boleh prepare? Tuan-tuan simpan emas banyak-banyak. Kan? Masih ingat lagi waktu gawat hari tu, lah apa duk gawat lagi ni, emas duk naik ni, harga emas duk naik sekarang ni, naik meroket naik. So siapa-siapa yang ada emas 7 tahun yang lalu, lah jual. Kalau tahu tu, mana nak kita tahu.
Kalau tahu ni lama dah kami buat benda ni. Dan Nabi Yusuf boleh habaq balik pada waktu ni lah. Aku duk habaq dah 7 tahun yang lalu, suruh simpan gandum, yang apa tak mau simpan masih apa? Kita nak jawab apa kalau kita waktu tu? Loh, mana nak beritahu? Sebab hampa tak yakin. Hampa tak yakin dengan aku. Hampa tak yakin. Jadi sabit kita dengan hari ni samalah. Ada yang tak yakin dengan Nabi SAW. Tak yakin. Tu je. Kalau yakin tak ada masalah. Beruntunglah mereka yang yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Simpan gandum, siap boleh buat duit lagi ikut atas. Zaman-zaman kawal. Yang tak yakin, macam abang-abang Yusuf, terpaksalah minta bantuan daripada orang. Minta bantuan satu hal, kena buat keluar lagi barang-barang sebagai pertukaran. Kemudian kena ikut pula arahan polisi. Nak buat macam mana? Polisi macam tu, follow je lah. Okay. Senang faham no? Ayat ni pasal memang realiti kena kat kita. Hadut jadi kat kita 3-4 bulan ni. Baik. Tiba-tiba Nabi Yusuf kata apa? Barang tukar mereka tu, hak depa tukar nak ambil gandum kita ni, hak tu buh balik. Buh balik dalam gandum. Pastikan duduk dalam. Rihalihim. Pasal apa duduk dalam? Supaya depa tak nampak lah. Sampai rumah nanti baru nampak. Bila sampai rumah nanti, depa akan takkan gandum, buat keluar gandum tu, baru nampak lah waktu itu. Sebab tu bubuh di bawah, topak ke atas gandum, buah dalam tu. Itu arahan yang diberikan kepada pekerja-pekerja. Baik. Sampai tahun tu kita clear. Okey, jelas. Tiba-tiba dikaitkan pula la'alla, mudah-mudahan yarji'un, mereka boleh patah balik. Yang ni yang kita duk cari. Pasal apa nak kena patah balik? Bila abang-abang dia dapat tahu barang tukaran ada dalam. Kalau kita tuan-tuan sampai di rumah tengok-tengok ada barang tukaran kita tu dalam gandum kita, kita akan buat apa? Kita akan buat apa? Syok lah. Ya. Kita kan syok lah. Loh, dia pibuh dalam ni pula dah. Untung lah. Gandum tu free lah cerita dia. Kan, kita akan happy lah. Dan mungkin akan mendorong kita untuk pi lagi. Pasal apa pi lagi? Boleh pakai balik barang tukaran tu untuk ambil gandum yang seterusnya.